Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mengulang kaji bab puasa, mengulang kaji bab puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita kerjakannya mengikut syariat ataupun mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang tertera pada skrin kita sekarang ni hukum mengerjakan puasa, hukum mengerjakan puasa, hukum kefarduan puasa dalam bulan Ramadan ini dia telah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu. Semoga atau supaya kamu bertakwa. Maka tidak ada alasan kepada kita untuk tidak berpuasa kerana arahan jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ini mengatakan wajib ke atas orang yang beriman itu berpuasa. Sekarang kita tengok pula dari sudut sunnah, dalil daripada sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tertera di skrin kita ni. Bunyal Islam ala khamsin wa minha shaumi Ramadan, rawahu Bukhari. Didirikan Islam itu atas 5 perkara, antaranya puasa bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan seterusnya ijma' ulama mengatakan puasa merupakan perkara daruriyah. Daruriyah perkara daruriyah di dalam agama, di mana sesiapa yang mengingkari wajibnya puasa maka dia menjadi kufur. Manakala siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i hendaklah dipenjarakan dan ditegah daripada makan agar terhasil gambaran puasa pada dirinya. Maka dengan tiga-tiga dalil kita tengok tadi daripada Al-Quran, pada hadis serta ijma' ulama mengatakan wajibnya berpuasa ke atas mereka yang telah cukup syarat. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita dah sebut syaratnya Islam, baligh, berakal dan al-istita'ah, mampu untuk berpuasa. Baik, sekarang ini amaran kepada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kita tengok adanya hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras terhadap mereka yang sengaja meninggalkan puasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasallahu lahu lam yuqda anhu siyamud dahri kulli wa in sama." Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah wa Tirmizi. Sesiapa yang berbuka puasa bulan Ramadan bukan kerana rukhsah ataupun bukan kerana kelonggaran yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat diqadakan puasa tersebut dengan puasa setahun walaupun dia betul-betul melakukan puasa setahun itu. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Nak mengatakan kepada kita puasa pada tahun ini, contohnya jika kita sengaja membatalkannya ataupun sengaja berbuka puasa pada tahun ini walaupun kita ingin mengganti pada waktu yang lain, walaupun disebut sini setahun kita ganti, kita buat puasa tersebut, kita kerjakan puasa tersebut dengan seikhlas mungkin, tapi tidak sama dengan puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap tahun ke atas diri kita. Nampak di sana larangan terhadap mereka yang sengaja berbuka puasa ataupun tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok rukun puasa. Apa yang mesti ada pada puasa tersebut. Pertama, rukun puasa ada tiga perkara. Yang pertama berkaitan dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Orang yang berpuasa, pertama, seorang yang berpuasa itu hendaklah seorang Muslim, baligh, berakal, berkeupayaan dan bersih daripada haid dan nifas. Maka tidak sah
puasa orang kafir. Kerana apa? Kerana puasa adalah ibadah dan orang kafir bukanlah termasuk di kalangan ahli ibadah. Begitu juga puasa tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh. Ini sebagai keterangan maksud di atas tadi. Tetapi hendaklah dididik dan dibiasakan semenjak kecil lagi. Manakala orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang tidak mampu berpuasa untuk berpuasa, di mana jika dia berpuasa boleh mengakibatkan mudarat. Boleh mengakibatkan mudarat. Tulis sini mudarat. Mudarat seperti orang yang terlalu tua, sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Tetapi kena ganti, wajib diganti dengan secupak makanan bagi setiap sehari puasa yang ditinggalkan. Begitu. Seterusnya, bagi perempuan yang datang haid ataupun nifas, maka tidak sah puasa mereka pada hari datangnya haid dan nifas. Sekiranya haid dan nifas datang pada siang hari, maka batallah puasanya pada hari itu. Sekiranya dia bersih daripada haid, pada malam hari, wajib ke atasnya puasa keesokan harinya sekalipun belum sempat mandi wajib. Mereka hendaklah menggantikan puasa tersebut mengikut bilangan hari yang mereka tinggalkan selepas bulan Ramadan. Sebagai contoh, kalau 7 hari, maka 7 harilah selepas bulan Ramadan nanti mereka ganti. Seterusnya, harus berbuka bagi orang yang bermusafir. Ini bagi yang bermusafir dalam perjalanan jauh, sekiranya dia takut ditimpa mudarat, takut timpa sesuatu yang lebih berat ke atas dirinya, maka sekiranya musafir tidak mendatangkan mudarat, maka disebut di sini lebih afdal dia berpuasa atau meneruskan puasa. Dia wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan selepas bulan Ramadan, sama macam perempuan yang haid tadi. Sekiranya dia berbuka puasa atas sebab musafir, yang dia khawatiri akan mendatangkan mudarat pada dirinya. Sekiranya tidak, maka disebut tadi lebih afdal, lebih baik dia berpuasa. Seterusnya, harus berbuka bagi orang yang sakit. Mengandung dan menyusukan anak, sekiranya dia bimbang, puasa boleh mendatangkan mudarat, sama seperti atas tadi, mendatangkan mudarat ke atas dirinya atau anaknya, dan dia wajib menggantikannya semula selepas bulan Ramadan. Bagi sakit yang biasa, maka tidak boleh meninggalkan puasa. Bagi contohnya sakit yang biasa, pening kepala, sakit gigi, atau perkara-perkara yang mudaratnya tidak besar. Baik. Rukun yang kedua tadi cerita tentang mereka yang wajib puasa. Rukun yang pertama tadi kita dah sebut yang di atasnya. Kita yang di atas tadi, rukun puasa yang pertama berkaitan dengan orang yang berpuasa. Yang kedua berkaitan dengan niat. Dalam rukun puasa tadi adanya niat. Mesti adanya niat dalam puasa kita. Puasa Ramadan tidak sah tanpa niat. Niat itu di dalam hati, bukannya lisan, bukannya pada lidah, di mana tidak disyaratkan talafuz itu menyebut niat dengan lisan. Menyebut niat dengan lisan itu bukan niat, itu adalah lafaz niat. Itu lafaz niat. Niat puasa nanti di bawah ni kita akan sebut, kita akan bacakan insya-Allah. Baik, ketika berniat wajib menentukan jenis puasa, seperti puasa Ramadan bagi puasa bulan Ramadan. Ataupun kalau contoh pada bulan biasa, puasa tersebut kita niatkan puasa apa, puasa sunat, puasa ganti, kena tentukan niat tadi. Kemudian bagi puasa-puasa yang wajib, puasa wajib contohnya pada bulan Ramadan lah, puasa wajib, niat disyaratkan hendaklah dibuat pada malam hari. Yang ni kena ingat betul-betul ni, pada malam hari, iaitu selepas terbenamnya matahari, iaitu selepas masuknya waktu maghrib sehinggalah sebelum subuh, sebelum masuknya waktu subuh.
Pendapat yang sahih dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, tidak sah niat yang serentak dengan ketibaan waktu fajar. Ini diceritakan tidak sah. Sekiranya niat tadi kita niatkan untuk berpuasa, dalam masa yang sama masuknya waktu subuh itu serentak. Pandangan yang sahih dalam mazhab kita tidak sah niat begitu. Maknanya kena sebelum masuknya waktu subuh kita perlu berniat untuk berpuasa pada esok hari. Bagi puasa sunat tadi, bagi puasa yang wajib, syaratnya niat mestilah di malam hari ataupun sebelum masuk waktu subuh. Bagi puasa sunat pula dibolehkan berniat pada siang hari sebelum ataupun selagi belum tergelincir matahari ataupun masuknya waktu zuhur. Itu bagi puasa sunat yang lain. Puasa sunat Isnin Khamis atau apa puasa sunat yang lain. Baik, seterusnya niat anda dilakukan pada setiap malam. Pada setiap malam, ni kena ingat juga, pada setiap malam untuk setiap hari puasa yang dilakukan. Ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan riwayat paling sahih dari Imam Ahmad. Mengikut pendapat Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad pula, cukup sekali niat sahaja untuk 1 bulan Ramadan, dan hendaklah niat tersebut dilakukan pada malam pertama bulan Ramadan. Mengikut pandangan Imam Ahmad. Ini mengikut pandangan Imam Malik dan diriwayat pada Imam Ahmad, kena untuk berniat sebulan puasa, perlu niat tersebut dilakukan pada malam pertama bulan Ramadan. Sebagai contoh, pada tahun ini kita berpuasa pada hari Selasa, contoh hari Selasa. Jika tidak ada masalah, tidak ada keuzuran, kita akan berpuasa pada hari Selasa, maka malam pertama tersebut adalah maghrib pada hari Isnin. Maghrib pada hari Isnin sebelum masuknya subuh pada hari Selasa tu. Perlu berniat untuk sebulan terus. Itu bagi pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Malik. Rukun yang ketiga berkaitan dengan berkaitan dengan puasa, perlunya meninggalkan dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Banyak perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita tengok satu-satu. Antaranya memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja. Dan tidak ada beza sama ada benda tersebut boleh dimakan ataupun tidak, termasuk juga merokok. Merokok membatalkan puasa. Sebab ada di kalangan kita yang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kerana ia tidak mengenyangkan. Pandangan mereka tidak mengenyangkan. Yang dimaksudkan di sini, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Masukkan sesuatu dalam rongga, itu yang menyebabkan batalnya puasa. Ijma' ulama' mengatakan terbatal puasa dengan makan dan minum. Ijma' ulama' mengatakan begitu. Manakala suntikan melalui kemaluan atau dubur adalah membatalkan puasa. Sekiranya suntikan yang kita ambil, suntikan tersebut melalui kemaluan ataupun dubur, maka ianya menyebabkan batalnya puasa kerana telah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga ni anggota kita yang berlubang. Contohnya hidung, mulut, telinga, kemaluan depan dengan belakang kita, kubul dan dubur. Yang ada berlubang atau ada rongga, maka dimasukkan ke dalam rongga tersebut apa jua perkara, apa jua benda, maka ianya menyebabkan batalnya puasa. Suntikan melalui kemaluan atau dubur adalah membatalkan puasa, manakala suntikan melalui kulit. Suntikan melalui kulit pula, ulama dalam mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Menurut pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, ia tidak membatalkan puasa. Maknanya kita boleh mengambil suntikan yang di luar rongga, maka dibenarkan. Kalau perkara yang tidak dapat dihindarkan seperti habuk jalan dan air liur adalah tidak membatalkan puasa.
Puasa terbatal dengan menelan kahak yang keluar dari kepala atau dada dengan sengaja. Menelan kahak membatalkan puasa dengan sengaja. Ideo tidak. Kemudian batal puasa dengan memasukkan jari atau sebagainya ke dalam dubur atau faraj. Sama juga seperti kaedah tadi, memasukkan sesuatu dalam rongga. Itu sebab ataupun menyebabkan puasa kita batal. Seterusnya, puasa adalah terbatal dengan memasukkan sesuatu ke dalam telinga dengan sengaja. Maka kesemua perkara tadi jika dilakukan dengan tidak sengaja. Ini tadi atas kita cerita bab sengaja, sekarang ni tidak sengaja, tersilap ataupun terlupa, maka tidak membatalkan puasa. Seterusnya, muntah dengan sengaja. Ini pun sama, sengaja. Sengaja seperti kerana masukkan jari ke dalam mulut adalah membatalkan puasa dan wajib diganti. Bagi muntah yang tidak sengaja ataupun menjadi kebiasaannya muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'ahu al-qay wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada wa man istaqa falyaqdi." Sesiapa yang biasa muntah dan dia berpuasa, maka tidak wajib ke atasnya qada puasa ataupun ganti puasa. Dan sesiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah mengqadakan puasa. Seterusnya, perkara yang membatalkan puasa, keluarnya darah haid dan nifas walaupun di penghujung waktu puasa adalah dikira membatalkan puasa dan wajib diganti. Walaupun dah dekat nak berbuka puasa, maka keluar darah haid ataupun nifas, maka dikira terbatal puasa pada hari itu dan wajib ganti pada selepas Ramadan nanti. Seterusnya keluar air mani dengan sengaja, sama ada kerana bercumbuan atau memeluk isteri atau dengan tangan, maka ianya membatalkan puasa dan wajib diganti. Ini atas sebab keluarnya air mani. Keluar air mani dengan sengaja. Itu yang menyebabkan batalnya puasa. Sekiranya air mani itu keluar kerana mimpi. Ini kerana mimpi atau berangan-angan, maka tidaklah membatalkan puasa. Manakala keluar air mazi juga tidak membatalkan puasa. Air mazi dengan air mani perkara yang sesuatu yang berbeza, ya. Seterusnya, perkara yang membatalkan puasa, jima atau bersetubuh, haram hukumnya berjima bagi orang yang berpuasa pada siang hari, dan ia membatalkan puasa tidak kira sama ada ia dilakukan di faraj ataupun dubur, keluar air mani ataupun tidak, dan begitu juga liwat yang dilakukan pada lelaki, kanak-kanak ataupun binatang juga adalah membatalkan puasa. Ya. Seterusnya, suami dan isteri yang melakukan jima, maka wajib ke atas mereka kedua-duanya mengqadakkan semula puasa yang terbatal. Sebagai contohnya sehari, maka wajib ganti sehari. Kemudian kafarah ataupun denda ke atas mereka hanya wajib ke atas lelaki ataupun suami dan tidak wajib ke atas perempuan. Kenapa? Kerana kafarah tersebut, kita tengok di sini, ya. Kafarah tersebut ke atas lelaki. Kadar kafarah ialah membebaskan seorang hamba. Bagi yang tidak ada hamba, maka hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ni. Ini antara sebab kenapa perempuan tidak dikenakan kafarah ini ke atas mereka. Antaranya ini, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, perkara tersebut agak mustahil. Kenapa? Kerana perempuan setiap bulan adanya uzur, maka tidak akan mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sekiranya tidak mampu, dikehendaki memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini dia punya tahapnya. Yang pertama, kita bebaskan hamba. Jika ada hamba, bebaskan hamba. Jika tidak mampu untuk membebaskan hamba, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tak mampu, maka beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Siapa yang menjima isteri sebanyak 2 kali? Ini 2 kali. 2 hari berpuasa ataupun lebih, maka kafarahnya juga 2 kali kafarah ataupun lebih. Tadi kita sebut sehari. Contohnya 1 hari, maka kafarahnya bebaskan seorang hamba, ataupun 2 bulan
puasa berturut-turut ataupun beri makan 60 orang fakir miskin. Itu sehari. Kalau 2 hari pun sama. Maknanya bebaskan 2 orang hamba. Puasa jadi 4 bulan berturut-turut. Kemudian beri makan pada fakir miskin 120 orang. Begitulah seterusnya. Dan seterusnya perkara yang batalkan puasa lagi, murtad. Ulama bersepakat, murtad ni mana keluar pada Islam. Ulama bersepakat bahawa siapa yang murtad maka batallah puasanya dan wajib qada hari yang dia murtad sekiranya dia kembali memeluk agama Islam. Murtad ni keluar pada Islam. Contoh bulan puasa, hari yang pertama dia murtad, keluar pada Islam. Hari kedua dia masuk Islam semula, maka ganti hari yang pertama dia tidak berpuasa tersebut. Seterusnya gila atau pengsan. Seorang yang gila atau pengsan sepanjang hari. Ini syarat dia sepanjang hari dan tidak sedar walaupun 1 saat, maka batal puasanya. Ini disebut sepanjang hari. Kalau pengsan atau gila atau pengsan sepanjang hari, maka terbatal puasanya. Dan yang terakhir, menukar niat. Seorang yang berniat buruk untuk berbuka puasa, maka batal puasanya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Abu Thawr, Abu Hanifah dan pendapat yang paling jelas dalam mazhab Hambali. Menukar niat untuk berbuka puasa. Okey, sekarang ni niat puasa untuk kita pelajari bersama pada Isnin malam Selasa ni, insya-Allah. Baik. Ini niat puasa bagi sebulan, niat sebulan ya, yang kita dah bicarakan tadi. Pandangan Imam mazhab tadi yang mengatakan niat sebulan puasa ini dibaca pada hari pertama ataupun malam pertama sebelum puasa. Mana Isnin, kalau betul Selasa, Isnin malam Selasa tu selepas maghrib tu kita boleh baca niat puasa ni. Niat dia nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Ini lafaz niat. Lafaz niat. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang wajibnya, niat ada dalam hati kita. Sahaja aku berpuasa. Itu dalam hati kita. Kita letakkan dalam hati kita. Sahaja aku puasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kemudian, bacaan niat harian. Yang kita dah sebut tadi. Perlu dibaca setiap malam. Setiap malam. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghad an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu juga lafaz niat. Tak hafal yang ni pun tidak menjadi masalah. Yang perlu niat dalam hati kita ni dia, sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang ni, yang bawah ni yang wajib. Perlu ada kita niatkan dalam hati kita. Seterusnya doa berbuka puasa. Dah puasa, kita pun berbuka pada hari Selasa, insya-Allah ya, Selasa malam Rabu. Ni doa berbuka puasa. Disunatkan kita membaca doa berbuka puasa ketika berbuka. Selain pada doa makan, kita baca doa berbuka puasa. Antaranya doa ni, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Baik. Mudah-mudahan sedikit perkongsian info ataupun berkaitan peringatan berkaitan dengan bulan puasa ini dapat memberi manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita pada tahun ini, start pada awal Ramadan hingga berakhirnya. Mudah-mudahan kita mendapat
tahap ketakwaan ataupun mencapai tahap ketakwaan seperti mana Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan ke atas kamu orang yang beriman supaya berpuasa seperti mana puasa orang yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Mudah-mudahan kita mencapai ketakwaan ataupun meraih tingkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini dan seterusnya insya-Allah. Amin. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.